kita pun semua apa kerjaan, apa nama, perbuatan Allah. Jadi dengan itu dia panggil jabran pada batin. Nah, sebab itulah orang arifin dia tidak membangsakan amal tu kepada diri. Dia tidak membangsakan. Nah, dalam akidah ia ikhtiar usaha di barang-barang pinjaman. Ataupun dengan kata lain, ataupun satu lagi barang kiriman. Kita hanya jaga amanah saja. Barang kiriman dikirim, disimpan, kita kerja bank. Nah, simpankan duit. Sini panggil duit tak? Panggil apa? Panggil wang. Kita sana wang. Jangan guna, tapi faham jugalah. Kita jaga bank, jaga wang. Semua daripada kita ini sudah daripada kita. Tetapi adakah kita pandang ke bawah wang yang kita dalam simpanan itu, adakah rasa kata hak kita? Tak kan? Hanya kita jaga amanah saja. Dan juganya barang pinjaman, jadi beri pinjam kepada kita, kita harus tasarruf. Kita boleh rentah dan guna pinjaman itu, tetapi kita pandang tak bahawa pinjaman adalah milik kita? Tidak kan? Begitulah bagi orang arif. Nah, segala apa dia amalan yang dilakukan oleh kita itu hanya usaha tu kita, tetapi dia tidak iktibar, dia tidak pandang ke rasa hak kita. Apanya? Hak Allah. Bagaimana bagi pinjaman yang kita pinjam, kita tidak rasa kata milik kita. Kita rasa milik bagi Tuhan punya. Cuma harus kita gunakan. Sini panggil bisa. Bisa kita gunakan. Itu sekadar itu. Tapi tak terasa kata hak kepunyaan. Demikian orang arif. Hanya berasa kata nisbah saja. Nah, amalan tu diisnad kepada kita. Amalan kita, amalan aku. Boleh kita akui amalan aku. Tapi dari segi pandangan, hakikat hak Allah, bukan hak aku. Nah, itu saja. Beda di situ. Nah, motor kita pinjam. Mobil kita pinjam. Maka kita harus tasarruf kan. Mobil. Tapi bila ditanya, mobil kamu ke? Kita jawab macam mana? Ya. Kalau jawab ya, usaha. Mobil kamu ini. Bukan. Kita kata bukan. Ini mobil yang dipinjam. Ataupun pinjaman daripada kawan. Itu je. Begitulah kita pemadukan mobil itu. Tapi kita tak terasa kata ini kepunyaan kita. Demikianlah amalan zahir di kita. Allah menzahirkan, melakukan di isi kita. Lalu kita pun boleh membangsakan ini amalan aku. Aku yang mengerjakan. Boleh. Di segi itu. Tapi dari segi pandangan, bukan hakikat, bukan aku. Kalau Allah tidak melakukan, Allah tidak taufik, mana boleh kita nak solat? Tak dapat sama sekali kan. Itulah. Tak boleh kita nak zikir, tak dapat. Sini kata tak bisa, kita nak zikir, nak sebut Allah, tak dapat. Tengok orang-orang yang kafir berkawan dengan orang Islam. Nah, siapa ia baik dalam berkawannya. Kadang-kadang ia menjaga kepada kita. Kalau kita belum solat, nanti dia jaga. Dah solat? Dia tanya kita. Belum? Solat. Hanya sanggup dia tunggu. Dia tunggu kita solat. Maknanya terlalu rapat. Sehingga kalau disekut oleh orang lain kata, kedua-dua adalah sama Muslim. Tapi tidak. Sedangkan dia tahu kalau bercakap tentang agama, dia sangat-sangat mengertinya. Boleh hurai pula di setengah-setengah masalah. Tapi pernahkah dia mengucap? Tak mahu. Bila kamu nak mengucap, tunggu dulu. Ini Allah Ta'ala tak taufik, mana boleh nak sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kadang-kadang dia sebut pun dia pandai. Kerana dia dengar selalu ada azan kan. Dia dengar, dia boleh ucap asyhadu an la ilaha illallah. Tapi sebagai lidah saja. Dia tak terima dalam. Ini nak menyatakan bahawa hakikat Allah tak tidak taufik, tak kuasa.
Dengan itulah makna kata hakikat amalan yang hanya zahir di kita daripada Allah yang memberi taufik kepada kita. Dengan cara hakikat bukan hak kita. Itu saja orang panggil orang arifin macam tu. Dan ketika itu, ketika mana tu kembali balik pada dan ketika itu, ketika mulahazah mereka itu akan makna firman-Nya tu, ketika itu maka tiada rasa besar oleh harap mereka itu dengan segala amalan yang soleh. Tak ada terasa besar lah. Dari sekira bahawa mereka itu tiada pandang bagi diri mereka itu akan beramal. Segitu. Segi dia tidak pandang kata diri dia yang beramal. Hanya dia pandangkan apa dia dirinya tu tempat zahir bagi apa dia dia punya mazhar tempat zahir bagi amalan saja. Macam zahirnya gerak dalam di kulit wayang. Kulit tu. Bayang tu bayang bagi kulit tu lah. Kulit tu. Dia nak bergerak. Boleh tak wayang tu sendiri, kulit tu nak bergerak sendiri? Tak dapat. Dengan sebab dalang lah yang menggerakkan, zahirlah gerak. Arti dia panggil mahal. Mahal, mazhar. Dia panggil juga istilah mazhar. Tempat nyata gerak. Allah menzahirkan di sisi kita, maka nyatalah. Itu saja pandangan mereka. Tu maka hati dia sampai ke situ. Kita pun nak pada situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan darajat kita. Kerana Allah mengatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Secara umum, semua orang mukmin Allah dah angkat. Kan? Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Mukmin telah pun diangkat oleh Allah. Tapi angkat lagi martabatnya wallazina utul ilma. Itu sebagai tambahan lagi, sebagai tingkat lagi, dan orang-orang yang telah diberikan mereka itu ilm, Allah angkatkan dia. Hanya pada umumnya yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah. Tapi di samping itu angkat lagi wallazina utul ilma darajat. Kita tak dapat nak angkat sendiri. Kita nak angkat sendiri tak dapat. Kan? Macam kita mengaji sekolah lah. Kita nak naik. Duduk-duduk istihar. Saya dah darjah 6. Tu dia. Sini dah darjah tak? Kelas. Tak ada guna darjah. Kita sana pun guna kelas. 5, kelas 6. Tapi di sana ada guna 2. Kelas pun guna, darajat Mihak Arab pun guna. Darjah 1, darjah 2 diguna begitu. Darjah 1, 2, kelas 1, kelas 2. Itu dia. Begitulah kepada kelas yang keberapa kita pun tak tahu kan. Itulah dia. Maka tiada rasa besar oleh harap mereka itu dengan segala amalan yang saleh. Tak berasa besar dari segi atau dari sekira bahawa mereka itu tiada pandang bagi diri mereka itu, tiada pandang akan beramal. Dan tiada jadi kurang sebaliknya. Dan tiada jadi kurang oleh harapan mereka itu pada rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila taksir mereka itu pada taat. Taksir, qassara yuqassiru, taksir asal artinya mengurangkan. Yani ketika melaku kesalahan. Tu maksud. Asal mengurangkan. Yani ketika berlaku kesalahan juga ia tu dia tidak kurang harapan pada rahmat Allah. Kerana dia pandangkan rahmat Allah sangat luas kan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah sangat luas. Bila sangat rahmat Allah sangat luas, kita jatuh dalam kesalahan pun
rahmat Allah sangat luas. Nah, hanya kita tilik kepada kita ni ada usaha, lalu kita minta ampun daripada Allah. Nah, tapi hati masih bergantung dengan keluasan rahmat Allah. Sebab tu mereka tidak kurang harapan. Pada taat, apabila taksir mereka itu pada taat, dan melaku mereka itu akan kesalahan. Apabila melaku mereka itu akan kesalahan, mereka tidak kurang harapan. Sebab kerana bahawa mereka itu terkembali kepada orang-orang arifin, kerana mereka itu yang tenggelam. Kenapa tak tenggelam? Tenggelam tenggelam dalam air kerana mereka itu tenggelam di dalam lautan redha dengan segala takdir Allah. Tenggelam dia panggil gharaq. Gharaq kerana mereka tenggelam di di dalam lautan redha. Ini idhafah musyabbah bih kepada musyabbah ni. Di dalam lautan redha, mereka tenggelam di dalam redha dengan segala takdir Allah. Redha dibandingkan seperti laut. Dah kerana digunakan tenggelam di dalam laut ni pakai majaz isti'arah. Tenggelam, bila tenggelam di dalam air, lalu guna tenggelam di dalam lautan redha. Ini kerana merekanya apa kata di dalam musyahadah mereka memandangkan redha dia dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu kuat mereka tu redha dengan qada Allah, seolah-olah mereka tenggelam di dalam laut. Right? Lenyap. Panggil juga lenyap. Tak guna? Guna juga. Hilang, lenyap, raib. Tu hak Arab jadikan Melayu. Raib, ada lagi orang petani panggil raib ruyuk. Semua tu Arab kan. Ghaba yaghibu ghaiban wa ghuyuban. Orang petani guna raib ruyuk. Tu kalau raib langsung raib ruyuk. Masalahnya menepati taukid lah. Itu kerana mereka tenggelam di dalam lautan redha dengan segala takdir Allah. Redha artinya apa di sini? Biasa diterjemahkan redha ni rela. Sama juga kita pun sana panggil rela juga. Cuma ditukar sedikit ra kepada ghain. Rela. Itu saja. Rela, tapi huruf tulisannya rela lah. Tulisan rela, tapi bila cakap rela. Seperti orang tu lah. Orang, tapi bila cakap orang. Tapi lahjah petani dia lain pula. Orang. Masya-Allah. Jadi imalah. Jadi imalah. Itulah. Itu bahasa itu je. Baik. Lagi pula mereka itu yang berpegang mereka itu dengan tali qada Allah. Ini pun apa kata idhafah musyabbah bih kepada musyabbah juga. Berpegang dengan qada Allah yang dibandingkan seperti tali. Kan Allah selalu menyebut tali kan. Agama dibandingkan dengan tali. Ahli sunnah wal jamaah juga dibandingkan dengan tali. Agama Islam disebut dengan tali. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Terjemah dulu. Apa yang dimaksudkan tali Allah? Ada ditafsirkan dengan dinil Islam. Mana ditasbihkan dengan tali. Dan juga ditafsir juga Al-Quran. Kerana Al-Quran hablum matin. Kan? Tali yang kukuh. Dan juga ahli sunnah wal jamaah juga ditafsirkan wa'tasimu bihablillah. Ahli sunnah wal jamaah. Ada juga ditasbihkan. Jadi kita kembali kepada musyabbah bih. Kenapa ditasbih dibandingkan dengan tali? Kerana tali ni yang bagi tengok orang yang naik gunung. Kan? Tali tak diikat. Tali ni orang apa lagi kalau kapal terbang tu ketika
Tu apa orang belon. Terjun dah. Terjun payung. Oh, sama dengan petani juga. Kita nak sebut dulu takut tak betul lah. Terjun payung. Kan tak sakut dengan tali. Kalau putus tali, bahaya. Naik pokok, ikat tali juga. Boleh menyelamatkan kita daripada berbahaya. Lalu Allah membandingkan agama Islam bandingkan tali Allah. Tali pula idafah pada nak memuliakan tali Allah besar, iaitu agama Islam. Al-Quran juga tali Allah. Ahli sunnah wal jamaah tali Allah. Oleh itu kamu berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tak lupa tanjizi. Tanjizi apa lagi? Sambungan. Ta'alluq tanjizi. Ta'alluq suluhi qadim. Satu lagi tanjizi qadim juga. Bagi iradat punyai dua ta'alluq dalam istilah. Punyai dua ta'alluq. Ini kaum yang rajah. Ada lagi satu muqabil katakan punya tiga ta'alluq. Ta'alluq suluhi qadim, tanjizi qadim. Ada satu lagi kata tanjizi hadis, tapi yang tu dhaif. Yang muktamad dua saja, suluhi qadim dan tanjizi qadim. Jadi hak yang mengatakan suluhi qadim itu umum, itu beda sedikit. Ta'alluq iradat yang tanjizi qadim khusus. Ta'alluq iradat yang suluhi qadim itu umum. Umum apa? Allah patut baginya menentukan pihak berlaku, juga patut menentu pihak tak berlaku. Itu umum situ. Adapun tanjizi salah satu je. Bila menentu kod berlaku, taklah telah ditentukan oleh Allah sedia kala. Apabila Allah menentu sedia kala, dia melakukan atas muafakat apa yang telah ditentukan. Dalam usul ni kata ala wafqil iradah. Allah tidak buat barang yang tidak menentukan. Allah buat ikut apa yang ia telah menentukan. Oleh kerana itu mereka ini dia berlaku cara lain. Apa yang berlaku dari Allah. Apa yang berlaku dari Allah. Sebab bagi mereka tak pandangkan diri itu. Tapi kalau bercakap dari segi zuhir, saya buat itu, saya buat ini, saya makan, saya minum, itu segi zuhir. Zuhir lah sebab di segi syariat. Tapi di segi pandangan batin, semua tu dari Allah. Tapi yang tepat jadi kesilapannya, kita menyebarkan hak yang batin tu kita guna di luar, itu kadang-kadang jadi keliru. Mana tali qada Allah pada firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Subhanallahi, itu wahai Muhammad, yakhluqu melaku ia, ma yasha akan barang sewaktu yang ia Tuhan kau kehendaki. Kamana taqdim maf'ul, dan Tuhan kau pilih ia akan barang yang ia kehendak. Jadi maknanya bukan ikut yang kamu kehendak. Bukan ikut yang kita kehendak. Dia pilih mengikut hak dia kehendak. Dia melaku ikut barang hak dia kehendaki. Tu kata tak ada lah kita. Pada hakikat lah. Pada hakiki tidak ada. Tidaklah bagi mereka itu pilihan. Maka lahumul khiyarah. Tidaklah bagi mereka itu pilihan, yakni atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang petani panggil, kalau ada satu pilihan yang dipilih oleh yang berkenaan, tiba-tiba kita ada pilihan lain. Ini suatu perkara yang dipujikan, yang dikeji macam ni. Bila telah dipilih oleh orang yang amat bijak,
Sana sini panggil bijak pandai, orang sana panggil orang yang bijak sana, orang bijak pandai telah pilih sesuatu perkara untuk kita. Tiba-tiba kita ada pilihan lain. Bagaimana? Ini suatu perkara dipuji ke dikeji, dicela? Dikeji, dicela. Dibenci. Benci tak guna juga, tapi munasabah dengan puji, keji. Nak ambil jadi sajak dia. Nak ambil sajak dia. Tak kala puji, keji. Tak kala apa dia ni, puji tak guna keji. Maknanya perkara keji, perkara yang dibenci lah. Perkara yang dibenci. Itu. Baik. Bila Allah pilih sesuatu perkara, kita ada pilihan lain. Arti bila kita ada pilihan lain, terasa di kita rasa tak senang hati. Kita mau sesuatu perkara, tiba-tiba perkara yang kita mau itu tak dapat. Rasa macam mana kita? Tak senang hati lah. Tak senang itulah ibarat pada tak redha. Sedangkan kita boleh ucap raditu billahi rabba. Dalam zikir kita tu kan. Dia ajar raditu billahi rabba, aku redha, aku rela dengan Allah itu tuannya. Tapi bila apa kita mau sesuatu perkara, tak dapat perkara yang kita mau, hanya berlaku yang kita tak mau, kita rasa tak redha, tak rela. Itu panggil ada pilihan lain tu. Sesuatu perkara dicela. Itulah makna katanya maka nalahumul khiyarah, tidaklah bagi mereka itu pilihan, yakni atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tengok nota kaki 1 ke bawah. Qauluhu, tiadalah bagi mereka itu pilihan. Telah berkata ulama ahli tafsir rahimahumullahu taala, tiada saya gia. Baca kena sini. Si gia gitu ke? Bacaan. Sio gia gitu. Nak tahu juga lahjah. Tu nak tahu lahjah. Lahjah di sini. Orang tadi kata tiada saya gia. Tu kata ni sebab nak tahu lahjah sini macam mana. Sini siuk gia. Tu. Tu nak tanya lahjah tu. Makna tu sama juga, tak sepatut. Tak sepatut. Ada juga kata tak layak, campur ada Arab. Baik. Tiada, tu tadi kata saya gia, sini kata siuk gia dah. Bagi seorang bahawa berdiri ia atas waktu pekerjaan, bahawa berlaku atas waktu pekerjaan daripada segala pekerjaan dunia, malaikat bahawa minta ia akan Allah Ta'ala, hanya pilihan Allah pada yang demikian itu suatu pekerjaan daripada segala pekerjaan itu. Saya gianya begitu. Dengan bahawa nak taswir. Ini panggil taswir, bagi kata apa? Berdiri ini ayat wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ila akhirih, dan pada rakaat yang keduanya akan suratul ikhlas qul huwallahu ahad, dan telah pilih oleh setengah-setengah masyayikh bahawa baca ia seorang pada sembahyang istikharah itu pada rakaat yang kedua akan ayat wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu dari segi amalan tu surah Al-Ahzab. Kemudian selepas daripada beri salam, berdoalah ia dengan doa yang telah ajarnya oleh Nabi SAW akan para sahabat, sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Bab solat istikharah di sana. Dan iaitulah yang sabit pada hadis yang telah riwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini sebagai apa? Satunya kita beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya kata tidak dikatakan kita ni buat pilihan lain di atas pilihan Allah.
Nah, kemudian kata ia, yakni Syekh Syurnubi lagi rahimahullah taala, maka bahawa redha dengan qada itu wajib ia, yakni pada syarak tu kita ada takrir di belakang. Wajib ia redha dengan qada dari sekira-kira dari segi kehendaknya taala. Wajib kita redha dengan qada dengan ditilik kepada qada itu adalah dari kehendak Allah, dari penentuan Allah. Yakni wajib ia seorang pada syarak artinya yakni wajib ia redha pada syarak atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Kata wajib redha tu dengan ditilik kepada kehendaknya taala akan dia. Dan yang dicela akan dia. Dan yang dicela akan dia, yakni akan redha itu dari sekira ditilik kepada usaha hambanya. Apa yang nak nyata sini? Tilik kepada perkara itu datangnya berlakunya dari Allah, wajib atas kita redha. Sekalipun rupa maksiat yang berlaku. Ni kata maksiat itu berlaku tilik dari segi dari Allah. Haram kita redha dengan maksiat, tilik daripada itu adalah usaha hamba. Jadi melainan kok muda kan lah, katakanlah hijau. Tapi jilid pilut yang sama kalau tengok sepas ini panggil apa pula ni? Putih. Arti kulit kita ini boleh kata hijau, boleh kata putih. Satu kulit boleh panggil dua. Tak ada nakut tak. Tilik pihak ini hijau warnanya. Kalau tilik pihak ini putih warnanya. Masa benda yang sama. Tu apa yang kata apa ni? Tak ada jadi berlawanan. Redha dengan qada apa hukumnya? Dari Allah. Tetapi perkara yang berlaku ini di segi syarak, maksiat ke taat? Minuman keras, mabuk, berjudi, ini tilik dari segi kata semua perkara dari Allah, taat, maksiat. Dari segi maksiat haram kita redha dengan qada. Jadi qada dengan mana maqdi. Dua pihak tadilah. Kulit ini kena kata putih, tilik sebelah ini. Kalau terdulu daripada dua tiga dia terdulu semata-mata. Manakala kita tengok pula tian semata-mata. Kan? Adapun perkata dua, kalau nak kata terdulu pun boleh, terkemudian pun boleh. Apa nak? Dua ini boleh disifatkan dengan terdahulu. Dua ini juga boleh disifatkan dengan terkemudian. Cuma dua ini nak sifat dengan terkemudian nisbah dengan satu lah. Nisbah dengan satu, dua ini bersifat dengan terkemudian. Dua ini di samping dia terkemudian, nisbah dengan yang tiga juga boleh disifatkan dia ni terdahulu. Arti dua ini bersifat dengan terdahulu dan terkemudian. Mana boleh terdahulu terkemudian dua yang berlawanan? Nak katakan ad-diddan la jaztami'ah, dia ada kait lagi. Kait dengan satu masa, bersuatu pada masa, bersuatu pada tempat, bersuatu pada i'tibar. Tapi kalau bersuatu pada tempat, bersuatu pada masa tetapi berlainan i'tibar, maka tak masuk lagi dia kata ad-diddan la jaztami'ah. Demikianlah redha dengan qada Allah. Dan i'tibar. Macam tadilah dah. Kulit kita ni i'tibar pihak ini hijau, biru, tengok pihak ini putih. Maka berlainan oleh jihad dan i'tibar, yakni berlainan oleh hukum redha dengan qada. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun amin tazakkuri jiranin bizi salamin. Tu dalam ilmu arut lah. Oleh suatu dosa, apa saja dosa pun. Maknanya gitu daripada kata nakirah tu.
oleh suatu dosa. Jangan menegah oleh suatu dosa itu daripada harap yang akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tak pernah salah, tiba-tiba jatuh dalam salah. Macam mana? Rasanya macam mana? Malu rasanya. Rendah rasanya. Tak malu ke siapa? Malu manusia. Tak sampai. Malu kepada Allah. Tengok Adam, Allah Ta'ala merupakan ia. Nah, beri kebebasan, kemewahan. Orang petani panggil. Wa kula minha haitsu syi'tuma. Kan? Bebas. Ragadan. Tapi larang satu saja. Wala taqraba hadhihi syajarah. Sebagai wak sabab. Kalau tidak ada wala taqraba hadhihi syajarah. Kalau kita bercakap dari segi zahir, Adam tak akan keluar daripada syurga. Bila Adam tak keluar daripada syurga, kita ada tak? Kita ada tak kalau Adam tak keluar daripada syurga? Tak akan ada kita. Kerana dalam syurga bukan tempat beranak. Sedangkan Allah Ta'ala dari awal lagi dia nak mengadikan Adam itu tanya khalifah bumi. Tapi dia letaknya dalam syurga. Tempat yang dijadikan Adam hikmah nak menjadi khalifah bumi. Lalu menjadikan filem. Kata orang panggil kesungguhan dia tu. Demikian Allah Ta'ala menjadikan iblis seteru yang begitu kuat. Tapi sebab daripadanya lah, tersebab daripada itu Allah mengeluarkan Adam. Bila Adam setelah jatuhkan ke bumi, bagaimana dari riwayatnya? Adam tidak. Kan? Nak menyatakan kata rendahnya. Lagi tinggi, lagi tunduk. Lagi besar, lagi tunduk. Kan? Tak ada isyarat semuanya. Sekali kita ajib juga macam mana orang yang jawab begini. Rendahnya dia. Itulah di antara lain ni nak tengok di sudut hikmah. Oleh itu dalam syair ni mengandung kata isi katanya, jangan menegahkan dia ke seorang hamba oleh suatu dosa. Sesuatu dosa yang berlaku, jangan menegahkan, menghalang sebab dosa itu daripada harap ke rahmat Allah. Dengan dosa yang berlaku, walaupun dalam riwayat dia kata kita dibangkitkan akhirat, ibarat awal-awalnya dosa macam gunung. Senak sutuk dia langit dosa. Tapi bila datang ke ampunan Allah, macam tidak ada bersalah. Kan? Yakni sebab apa? Kerana fa innallaha ghaffarul dzunubi. Fa fi quwwati ta'lil, sebab terjemah kerana bahawasa Allah itu Tuhan yang amat mengampun bagi segala dosa. Kecualinya dosa kufur. Hak tu janji darinya. Kalau ia tidak janji, semua sekali. Sebab ada ayat lain pula mengatakan semua dosa. Tapi ayat itu ammah dikaitkan dengan ayat lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kan? Itu sebab tu katanya janganlah menegahkan akan seorang oleh dosa, menegah daripada harapkan yakni akan rahmat Allah yang luas. Kerana bahawa Allah itu ghaffar. Bukan sekadar ghafir, ghaffar. Dikatakan sirah mubalaghah kan. Yang sangat mengampun, amat mengampun bagi segala dosa. Yakni, dan janganlah menjadi oleh seorang hamba akan sesuatu kesalahan ataupun suatu kesilapan itu, janganlah menjadi akan sabab. Itu maf'ul yang kedua. Janganlah menjadi oleh seorang hamba menjadi akan sesuatu kesalahan atau sesuatu kesilapan itu, jangan menjadikan akan sabab bagi putus asa dan putus harapnya akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang sangat luas,
lagi pula yang melengkapi ia rahmat Allah akan semua perkara. Wasi'at kulla syai'. Kan? Ini apa kata suatu perkataan yang nak nak targhib kepada kita supaya kita digalakkan bahawa kalau kita jatuh dalam kesalahan jangan menghalangkan daripada rahmat Allah. Artinya bahawa itu satu sebab bagi Allah nak mengangkatkan kita daripada kesalahan yang terlebih besar. Seperti datang warid pada hadis, "Lau lam tuznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar minhu." Lau lam tuznibu, fardu takdir kalau kamu tak pernah berlaku kesalahan. Lau lam. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Menukarkan makna mudhari' kepada madhi. Kalau tak pernah kamu berlaku dosa. Tak pernah kamu mengerja dosa, katakan fardu takdir. La khasyitu alaikum. Sungguhnya bukan main taukid, la khasyitu. Sungguhnya aku takut, aku bimbang ke atas kamu hai umatku. Aku bimbang akan ma huwa akbaru minhu, akan barang dosa yang ia lebih besar lagi darinya, dari tak pernah jatuh kesalahan. Itu ajib lah kita ya. Artinya bukan murak hadis nak suruh menggalak kita pada berdosa. Alamak silap, tak pernah minum, kena minum sekali. Kena ajar-ajar. Bukan. Ini nak menyatakan apa dia ni? Dosa yang lebih besar pada itu apa dia? Badannya al-ujbah. Al-ujbah. Ada riwayat 3 kali al-ujbah, al-ujbah, al-ujbah. Ujub. Kita ambil Arab jadi Melayu ujub. Jadi kalau Melayu betul apa dia ujub? Heran diri. Apa lagi? Membanggakan diri. Membanggakan diri dia ada dengan lagi. Dengan apa boleh membanggakan? Yang nak bangga dia ada sebab kan? Membanggakan diri. Herankan diri, dia tak cukup lagi, ada muta'alliq lagi. Membanggakan diri dengan sebab kita ilmu banyak. Alhamdulillah. Membanggakan diri sebab kita harta kekayaan banyak. Membanggakan diri dengan sebab kecantikan rupawan kita. Bila suluh, okey. Tu. Memang kata dia, bila kata nak membangga, dia ada sebab bangga dia. Kebanggaan kita tak pernah salah. Orang lain semua bersalah. Kita pandang rendah habis pada orang lain. Semua bersalah. Ini salah, ini salah, ini salah masalah. Ini salah. Yang tak salah hanya aku. Ni lagi tu. Situ tempat bimbang. Kenapa ada Rasulullah SAW bimbang kepada kita umatnya? Bukan arti nak suruh kita tersalah. Itu jalannya. Oleh yang demikian kalau tengok pada orang yang bersalah, kita doa semoga Allah ampun bagi kita dan bagi saudaranya. Dan kita syukur nikmat dari segi Allah tukarkan satu kelakuan daripada martabat yang rendah pada martabat yang tinggi lagi. Tengok begitu. Sampai bagi orang sampai makam musyahadah dia tidak ada apa-apa. Walaupun dia ada taat banyak, dia tidak jadi ujub dengan ketaatan itu. Bila dia jatuh dalam kesilapan, bahkan terkadang dia syukur. Ini terakaslah dengan kita kan. Walau apa itu maqam mereka itu yang Allah Ta'ala bagi khas untuk mereka. Semoga-moga kita pun dapat capai dengan izin dan dengan kerana Allah. Kerana perkara itu tidak mustahil pun kan. Atas semua hambanya. Waktu atas pilihan ialah. Baik. Itu maknanya. Apa dia dikatakan tadi setengah daripada alamat tanda iktimat seseorang atas amalan, iaitu kurang harapnya apabila jatuh di dalam kegeliciran. Itu daripada hikmah yang pertama tadi. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala yang amat mengampun, ia akan dosa-dosa hambanya. Tu ada dia nota kaki satu tu ke bawah tu. Qauluhu rahmat Allah yang sangat luasnya ilah seperti. Ini sebagai bukti syahid dalam Quran kan.
seperti barang yang pada firman-Nya. Kata rahmat yang sangat luas yang pada firman-Nya Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Suratul A'raf 156. Artinya, dan bermula rahmatku. Rahmat ni sini terjemah apa? Kasihani, kasih sayang. Bermula rahmat aku, kasih sayang aku. Kita artikan selalu. Bermula kasih sayang aku. Itu rata ia, meratai, luas. Nah, wasi'at. Dan orang petani juga panggil apabila luas, ada satu lagi lurah petani panggil lega. Sini panggil tak? Tak ada. Oh, rumah ni luas, lega. Tu lega tu. Lega mati luas. Nak tanya saya lagi, di sini ada cakap tak? Apabila kita faham sesuatu yang kita ada muskil, rasanya kalau kita ada sakit, makan minum susah, tapi bila kita ubat, hilang, sembuh, kita kata, orang tanya kata, rasa lega. Cakap dah sini. Hanya lega kita lah. Dia ada tu. Rasa lega. Lega. Dulu nak makan tak turun. Nak telan rasanya terlekat-lekat. Bila kita makan obat sembuh, telannya lalu, turun ngabai. Oi, rasanya lega. Sini katakan, lega tu dah tu. Jadi rasa luas lehernya. Tidak dulu rasa sempit. Kalau minum air pun tak turun kan? Itu rasa sempit. Lawannya lega. Kita ni kata lega. Jadi dah lega tu dah lah tu. Ini maka wasi'at. Rahmat aku ini luas. Lega. Tu kita ni panggil lagi. Apabila lega, telus. Sini cakap ada telus. Bila lega, bila luas, dia telus ramai. Sini panggil apa? Muat. Muat panggil. Muat ramai. Rumah yang luas boleh dapat muat. Tu dia dah. Tu dia bahasanya. Maka Allah Ta'ala guna rahmat aku wasi'at. Bila wasi'at ni gak luas, lega, telus ramai. Tu telus banyak. Tu kata ni kata dah. Tu bahasa Quran dia guna wasi'at. Dan bermula rahmat aku, kasih sayangku itu rata ia akan semua perkara. Sebelum tengok pada tafsir, sebelum tengok tafsir, semua perkara kulla syai. Sebab tu iblis bila dia dengar ayat ni awal-awal, dia kata ana syai. Mana dia ada harap tu? Dah wa rahmati wasi'at kulla syai. Iblis kata ana syai. Hari di mana dia pun ada harapan. Sebelum ayat berikut. Ana syai. Tapi maksudnya yakni pada dunia, betul. Pada dunia luas. Kalau gitu pada dunia ini luas, rahmah bukan arti kasih sayang. Kena terjemah lain lah. Rahmah arti apa? Satu lagi rahmah arti am. Maksudnya rahmat arti khas. Rahim. Tuhan yang amat kasih sayang. Ini khas dengan hamba yang beriman. Di akhirat. Manakala Ar-Rahman, terjemah apa sini? Tuhan yang amat pengasih tadilah kasih sayang. Murah. Ar-Rahman, Tuhan yang amat murah. Bermakna rahmat arti am itu kemurahan. Adapun rahmat arti khas kasih sayang. Ini dikhaskan dengan hamba-Nya yang beriman saja.
Adapun Rahman daripada rahmah arti yang am, artinya kemurahan Tuhan. Ini umum. Ini hanya pada dunia. Sebab tak, pada dunia. Nah, umumlah. Sebab tu iblis apa dia minta, Allah benar terima permintaannya kan. Dia minta nak panjang umur usianya, Allah benar. Sehingga tak sepenuh juga kehendak dia tu nak panjang sampai tiup sangkakala yang kedua. Tapi Allah hanya membenar setakat tiup sangkakala pertama. Karena sangkakala yang kedua itu bukan masa mati, masa hidup, masa bangkit. Tapi dia nak mati situ, jadi tersusahlah. Allah benar hanya ketika tiup sangkakala yang pertama, ia pun mati di situ. Tapi nak menyata kata Allah terima permintaan daripada iblis nak umur panjang kan. Faham pula dalam umur panjang dia bukan nak taat kepada Allah, nak menyesatkan anak cucu Adam. La uwiyannahum ajma'in, bukan main tu. Dia menyata Allah terima juga. Ini apa ni? Bukan kasih sayang, kemurahannya. Sebab itu kita tengok orang kafir, oi, punya hartawan. Orang kafir, kekayaan, ada kebesaran, kelebihan kan di dunia ini. Ini rahmat, mana kemurahan Allah. Ada pun kasih sayang, kesayangan, ini khas dengan orang mukmin je. Sebab itu Allah Taala kata fala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah menipukan kamu dengan sebab kemurahan Allah itu. Oleh yang menipu. Nah, hanya Allah Taala bagi kepada orang mukmin, kadang-kadang hanya bagi tak sepenuh. Supaya kita tu apa dia? Sabar dan redha, dengan itulah sebab bagi dapat kasih sayang Allah tinggi di akhirat. Maka wa rahmati wasi'at kullasyai pada dunia. Iblis kata ana syai, ya dapat sekadar dunia. Maka sambung lagi ayat fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Maka selagi aku menetap akannya, yakni akan rahmatku itu pada akhirat kelak. Itu tafsirlah. Aku menetap. Adapun di dunia ini tak tetap. Kalau dapat kemurahan Allah pun banyak, akan tinggalnya. Maklum. Nah, ada pun hak tetapnya rahmat dengan mana kasih sayang. Hak tu terus pakai akhirat. Yang itu dia beri kita iman. Taufik pula kepada kita beramal soleh. Taufik pula kepada kita tu sampai ikhlas hati. Ini tandanya kesayangan Allah. Boleh tetap berpanjangan dunia hingga ke akhirat. Tapi kalau kemurahan, hanya dunia. Oleh yang kewajiban kita redha dengan qada Allah. Apa kecemasan yang berlaku, kita redha. Apa yang berlaku atas kita yang apa dia pada tidak senang hati kita, tak rela hati pun, mana tak setuju dengan hati pun, kita sabar. Karena kesayangan Allah tetap sampai akhirat. Ada kemurahan hanya dunia saja. Luas tapi hanya dunia. Allah. Ini ayat ni. Jadi apabila kata fasa'aktubuha, maka selagi aku menetap akannya, yakni akan rahmatku itu pada akhirat kelak. Bagi siapa aku menetapkan? Bagi orang yang takwa mereka itu, yakni orang yang terpelihara daripada syirik kufur. Ada setengah riwayat kata apabila ayat mai fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakah, dakwa orang ahli kitab. Ahli kitab kata kami minallazina yattaqun wa yu'tuna zakah, dia kata. Ahli kitab al-Yahud wan Nasara, kami daripada orang yang takwa kepada Allah, kerana dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan hari akhir, dan dia keluarkan zakat. Dakwaan dia kata kami juga daripada minallazina yattaquna wa yu'tuna zakah. Dia rasa kata dia ada harapan. Tapi mari ayat belakang sikit lagi, wallazina hum biayatina yu'minun. Tambah lagi. Apa lagi? Dan beri mereka itu akan zakat harta benda mereka itu kepada segala mustahiqin, orang yang berhak daripada asnaf yang maklum.
Dan orang-orang yang percaya mereka itu dengan segala ayat kami. Sini terkeluar ahli kitab. Dia kata dia nahnu minal ladzina yattaquna wa yu'tuna zakah, dia kata. Tapi bila kata pula walladzina hum biayatina yu'minun, terkeluar. Iaitu sifat orang nak dapat rahmat aku itu orang yang beriman, yang percaya dengan segala ayat kami. Orang ahli kitab percaya dengan semua ayat tak? Semua tak dia percaya? Tak, dengan Quran dia tak beriman. Kan? Setengah-setengah dengan Injil juga tak beriman. Ini terkeluar. Kalau begitu siapakah dikehendaki di sini? Tafsirnya, dan mereka itu segala mereka yang dapat rahmat tu ialah orang-orang yang mukmin. Tinggalnya orang mukmin. Bila itlaq al-lafzu idza utliqa insarafa ila al-kamil. Mukmin yang kamil. Yang maksudnya bukan munafiqin, walaupun panggil mukmin, mereka tu bukan sejati, kan? Menyembunyikan kufur di dalam, hanya menzahirkan iman saja. Murad di sini orang mukmin zahiran wa batinan. Bila mukmin zahiran wa batinan, walaupun amal zahir amalan itu melakukan maksiat, jatuhlah kegeliciran, jangan kita putus asa kerana kita orang mukmin zahiran wa batinan. Dalilnya kalau kita melakukan maksiat, kalau ditanya, kenapa kamu berjudi? Kamu tak tahu. Kau kata judi itu arah. Saya tahu. Kenapa kamu judi? Ini nafsu saya. Dia jawab. Kamu tak tahu kau sembahyang 5 waktu itu wajib atas masa? Saya mengaku. Kenapa kamu tak sembahyang? Saya segan. Habislah. Dia jawab. Betul lah dia jawab tu. Enggak, orang panggil kata iman dia zahiran wa batinan. Cuba kalau kata tak wajib atas aku solat. Tu. Tanggallah imannya. Ni semoga-moga dalam umur ayat ini semua kita orang mukmin, sama ada dulu, sekarang, kemudian hingga ke akhir zaman, semoga-moga masuk dalam umur ayat wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wa hum min biayati walladzina hum biayatina yu'minu. Maka semua ni ada dalam rahmat Allah. Oleh yang demikian, kalau kita jatuh di dalam sesuatu kesilapan dan kekeliciran, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Apalagi pula Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kamai Allah menggunakan asrafu. Katakan olehmu ya Muhammad, wahai hamba-hambaku, masya-Allah. Cuba kita perhatikan Al-Quran menggunakan. Katakan olehmu ya Muhammad kepada hamba-Ku yang bersalah, ya ibadi. Allah masih menyeru dengan hamba-Ku. Kiamat itu isna' li tasrif, panggil apa idafah li tasrif wa ta'zim. Wahai segala hamba-Ku. Kan? Macam kita katakan, kita kata kepada anak kita yang bersalah, yang derhaka kepada kita, masih kita panggil wahai anak-anakku. Wahai anakku, wahai anakku. Jadi bagi yang bersalah, bila ayah memanggil ke anakku, anakku rasa macam mana kita? Sungguh kita salah dengan ayah, kita derhaka kepada ayah, derhaka kepada ibu bapa, tapi ibu bapa masih ada wahai anakku, wahai anakku. Bagaimana rasa kita? Ohoi. Berasa tertarik. Cuba kata, wahai anak. Lain beza tu. Wahai anak jangan derhaka. Oi. Kan? Rasa kita pun jadi tu. Ni dah wahai anakku, wahai kesayanganku. Berasa tak bersalah lah kitanya. Ini Allah panggil bukan main tu. Ya ibadi. Bila diwasakan ya ibadiyallazina asrafu, bertengok di awal, wahai segala hamba-Ku. Hamba-Ku mana? Yang telah melampaui atas diri mereka. Tengok disifatkan telah melampaui, tapi masih panggil wahai hamba-Ku.
bagaimana Quran guna bahasa. Sebab itulah katanya bagi siapa aku tak pernah berdosa, aku tak pernah salah, yang lain padaku semuanya salah, itu salah ya maksud. Jatuh ujub betul. Oh, nampaklah hikmahnya hadis tadi. Jangan kita silap faham kata arti hadis itu menggalakkan kita supaya jatuh dalam maksiat dulu, bukan. Nah, kalau kita belum merokok jangan kita ajar-ajarkan. Nak ambil kelebihan tinggal. Nak ambil kelebihan tinggal merokok, kita kena merokok dulu. Supaya kita nak tinggal. Nah, tidak. Itu dia. Nah, itulah di antara lain. Kita faham ayat ni, satu tertariklah. Nah, bagi kita yang telah bersalah, telah jatuh dalam kesilapan, itu untuk kita ingatkan bahawa inilah hamba yang banyak berdosa pada Allah. Allah sangat berkenan kepada, suka sangat kepada hamba yang mengakukan kesalahan Allah. Nah, ini orang panggil suatu perkara yang dikatakan targhib. Wa ila rabbika farghab. Baik. Dan adapun segala orang salik, maka munasabah akan mereka itu oleh suka dan seronok dengan amal yang soleh itu. Ini kembali pada kita dah lah. Dan adapun orang salik, maka munasabah akan mereka itu oleh suka dan seronok dengan dengan amal yang soleh itu. Kita dapat solat, dapat berjamaah. Nah, tidak kita berhenti bermaaf kecuali uzur, kita kena seronok dan suka. Tapi suka jadi maksud sini, suka dia ada dua. Tuan-tuan panggil suka, sini suka. Suka? Suka. Kita kata suka ada dua. Daripada Arab, fariha yafrahu farahan. Bila diterjemahkan, suka. Suka, kalau bahasa dhahkah tu, bukan itu panggil apa? Ketawa. Suka je nyata suara. Panggil apa sini? Ketawa. Panggil ketawa. Dan munasabah dengan Arab, dhahk. Kih. Itu kan? Hak. Itu dhahik. Nah, itu panggil ketawa. Suka ini, suka hati. Lawanannya, duka. Suka dan duka. Juga duka hati. Suka hati. Maka suka ini terbahagi kepada dua lagi. Satu, suka dalam bentuk berbangga, sombong. Itu diharamkan. Yang kedua, suka kerana syukur. Suka inilah yang maksudkan. Apa bizalika falyafrahu. Allah perintah suruh suka. Kita dapat nikmat suka kerana suka seronok dengan kurniaan Allah. Suka tu dapat kebaikan. Ada pun suka dalam arti kesombongan. Dia panggil faraha batarin. Itu salah. Ini mana katanya kita naklah kita suka dan seronok dengan amal yang soleh itu. Dan lagi oleh mendahului takut mereka itu, munasabah akan mereka itu, akan orang salik itu, oleh mendahului takut mereka itu akan Allah. Yang melazimi ia takut akan kurang harap kepada rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Apa ni? Hidup nyata khauf dan raja. Kita pada asal kita orang awam, khauf mesti ada, takut akan azab Allah, raja harap rahmat Allah. Dua-dua ini dibandingkan macam dua sayap. Dua sayap bagi burung yang ia berterbang dengan dua sayap. Maka sama kuat dua-dua sayap itu. Khauf dan raja ibarat bagaikan dua sayap. Mana kita ada perasaan takut akan azab Allah, kena ada. Dan juga kita harapkan rahmat Allah pun kena ada sama. 50-50. Jadi kalaulah kita kuat ke semata-mata takut azab Allah, nanti membawa kepada kurang putus asa daripada rahmat. Ini salah. Kalau kita kuatkan raja, harapan kita kepada rahmat Allah tu terlalu tinggi, bawa pada kita tak hiraukan azab Allah.
Oleh yang demikian nasbah kita orang awam samakan khauf darajat. Tetapi kalau seseorang itu jatuh di dalam keuzuran, kesakitan, kecemasan, kita kena kuatkan raja. Kuatkan raja. Harap kepada rahmat Allah. Ini nasbah kita orang tidak orang salik. Orang mereka orang awam. Adapun bagi tadi orang yang arif tu dia siapa dia kuatkan kepada semata-mata mulahazahkan apa dia qada Allah. Tu hak yang tanggung